Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baik, bagi meneruskan untuk kelas hari ini, saya akan mengajar kamu penggunaan dengan pengurusan makanan lah. Ini tajuk utamanya adalah pengurusan amalan untuk makanan, dan yang akan dibincangkan di bawah tajuk ini adalah suplemen makanan. Baik, sebelum saya teruskan lagi untuk lebih lanjut lah apa itu suplemen makanan. Cikgu pasti yang kamu kalau kita berbincangkan mengenai suplemen, mesti kamu akan terfikir bahawa suplemen ni adakah suplemen yang dimasukkan adalah suplemen yang seperti digunakan oleh mereka-mereka yang pergi kerja gym untuk meningkatkan badan mereka kan, ataupun suplemen seperti pati minyak ikan. Tidak. Suplemen dia terbagi kepada banyak cabang dan banyak skop suplemen yang boleh digunakan, seperti sama ada suplemen daripada segi pemakanan untuk nutrition ataupun suplemen daripada segi perubatan. Baiklah, untuk meneruskan lagi penerangan pada hari ini, kita akan teruskan pada slide kedua lah. Ini masa suplemen itu sendiri. Suplemen ni adalah produk selain daripada tembakau yang bertujuan untuk membukakan diet yang membawa atau mengandungi satu atau lebih bahan dietary untuk kegunaan manusia bagi meningkatkan pengambilan diet. Okey. Daripada segi sini kita boleh tahu bahawa satu-satu bahan suplemen tu mengandungi bahan-bahan dietary lah, seperti vitamin ataupun mineral ataupun sebagainya. Dan yang tidak pasti satu suplemen itu tidak mengandungi hanya satu bahan dietary. Dia boleh mengandungi sama ada vitamin dan mineral sekali ataupun bahan-bahan lain lah. Okey. Bila kita nyatakan semua produk selain daripada tembakau, mesti ada yang bertanyakan bahawa adakah dadah itu termasuk dalam bahan suplemen? Ya, dadah dikira sebagai bahan suplemen. Cuma terdapat sedikit penerangan mengenai dadah yang boleh digunakan lah. Sama ada dadah daripada segi, kalau kita tengokkan seperti ubat batuk ataupun paracetamol, ada description lain yang kita boleh gunakan untuk mengasingkan dadah ni di bawah kategori suplemen yang seperti mana. Dadah terjatuh di bawah suplemen perubatan, yang bermaksud bahawa yang saya nyatakan seperti mana dadah itu adalah suplemen yang dikategorikan bawah suplemen perubatan. Dadah itu sendiri membawa maksud apa sahaja bahan yang diberikan yang boleh menyebabkan perubahan kepada organisma secara fisiologi ataupun psikologi apabila diambil. Okey, secara fisiologi sama ada yang seperti saya nyatakan, ubat-ubatan seperti kalau kita katakan painkiller yang memberikan kesan terhadap dua hala, iaitu psikologi dan fisiologi, yang mana ia mematikan saraf reseptor dan kemudian ia memberikan tindak balas kebas kepada otot-otot, jadi kamu tidak akan rasa sakit sama ada ketika diberi injection ataupun pembedahan. Baiklah, seterusnya, apa jenis-jenis suplemen? Okey, suplemen ni terdapat banyak jenis, dikategorikan di bawah bahan yang dikandungi di dalamnya. Dan seperti saya katakan ni adalah suplemen memiliki berbagai jenis kandungan bahan di dalamnya, dan bukan bahan dietary, bergantung kepada fungsi yang akan dibawa. Okey, seperti vitamin mengekalkan unsur-unsur ketidakbalasan untuk badan kita. Mineral seperti yang kita tahu adalah untuk mengekalkan seperti zat besi di dalam darah. Okey, untuk menyeimbangkan fungsi darah, yang untuk meningkatkan lagi fungsi membawa oksigen dan sebagainya. Okey, itu dua. Yang selainnya adalah seperti protein dan asid amino, suplemen bina badan, asid lemak, produk alami dan probiotik. Baiklah, bentuk-bentuk suplemen. Bentuk-bentuk suplemen ni adalah bentuk fizikal mereka, yang mana ada beberapa bentuk yang akan digunakan untuk menyesuaikan dengan cara bagaimana kamu mengambil suplemen-suplemen tersebut. Okay? Ada suplemen yang boleh digunakan dengan cara menelan pil, ataupun kita menelankan soft gel pil. Okay? Seterusnya, seperti kalau kita tengokkan suplemen untuk orang-orang yang pergi ke gymnasium, suplemen itu lebih kepada serbuk, yang mana mereka mudah untuk apabila dibancuh, dia akan memberikan dua fungsi yang berbeza, iaitu suplemen itu sendiri dan air yang akan mengekalkan badan mereka untuk terus mengekalkan tahap optimal air di dalam badan mereka. Okey, ada 5 jenis dan bentuk suplemen yang terdapat di pasaran sekarang ini, iaitu pil, kapsul gel lembut, tablet dan serbuk. Yang seperti saya nyatakan tadi, serbuk ni lebih
lebih kepada bahan-bahan yang suplemen yang untuk dibancuh dan diminum. Okey, apa itu tujuan-tujuan pengambilan suplemen? Okey. Yang dapat saya nyatakan di sini adalah ada 5 selain daripada suplemen yang kita tahu untuk meningkatkan jisim badan. Okey, di sini yang pertama adalah untuk menyingkirkan toksik dari badan. Seperti suplemen yang toksik yang kalau kita buat, kita boleh buat secara natural. Ini suplemen seperti untuk yang toksik adalah lemon. Lemon adalah suplemen secara natural yang boleh digunakan untuk menyingkirkan toksik daripada badan. Seterusnya adalah melengkapkan diet normal. Kita tahu terdapat beberapa individu dalam dunia ini yang mana mereka mempunyai alergi terhadap certain bahan makanan mereka. Jadinya mereka tidak boleh memakan bahan makanan tersebut, tetapi unsur-unsur yang terdapat dalam bahan makanan tersebut seperti zat besi, kalsium itu boleh diambil melalui suplemen. Jadi itu akan membantu untuk meningkatkan lagi tahap pengambilan nutrisi makanan ke dalam badan mereka. Seterusnya adalah meningkatkan imuniti badan. Meningkatkan imuniti badan seperti yang kita tahu, suplemen terdapat beberapa jenis. Suplemen makanan, suplemen perubatan, suplemen bina badan. Yang dimasukkan dengan meningkatkan imuniti badan ini adalah suplemen daripada segi perubatan seperti paracetamol dan sebagainya. Meningkatkan tahap kesihatan, meningkatkan tahap kesihatan dan mencegah penyakit kronik juga termasuk di dalam suplemen-suplemen di bawah unsur suplemen perubatan. Seterusnya adalah mengekalkan kejegasan tubuh badan. Mengekalkan kejegasan tubuh badan ini adalah suplemen-suplemen yang digunakan oleh kebanyakannya oleh atlet lah, yang mana kita tahu kita ada Gainway, Max, Beta dan sebagainya. Itu adalah suplemen-suplemen yang boleh digunakan untuk meningkatkan tahap kejegasan yang digunakan oleh atlet negara kita. Okey, apabila kita dah tahu tujuan untuk kita mengambil, langkah seterusnya adalah kita memerlukan, katakanlah cikgu memerlukan diet untuk meningkatkan jisim tubuh badan cikgu. Cikgu dah usaha dengan banyak cara seperti meningkatkan tahap kejegasan, cikgu dah makan makanan yang mengikut diet seimbang, tetapi jisim tubuh badan cikgu masih juga tidak meningkat. Jadi tujuan seterusnya adalah untuk cikgu meningkatkan kejegasan tubuh badan. Jadinya suplemen yang cikgu guna itu bertujuan untuk meningkatkan kejegasan tubuh badan, tapi cikgu tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan suplemen apa yang sesuai untuk cikgu gunakan. Jadinya ada beberapa pakar yang boleh kita rujuk. Okey, di sini cikgu tunjukkan pakar-pakar yang boleh kita rujuk untuk mendapatkan untuk mendapatkan suplemen-suplemen yang sesuai dengan tujuan kita dan badan kita sendiri. Sepertinya dietitian atau pakar pemakanan yang bertauliah. Dietitian atau pakar pemakanan bertauliah ni kita boleh dapatkan mereka sama ada di gymnasium ataupun di hospital ataupun di mana-mana pakar perubatan pemakanan lah. Mereka ini lebih kepada untuk bidang mereka adalah untuk mengkaji sama ada pemakanan yang kita gunakan sekarang ni adalah bersesuaian untuk tujuan kita, dan ataupun adakah pemakanan itu membekalkan nutrition dan sepatutnya pada badan kita. Seterusnya adalah farmasis. Farmasis ini adalah pakar perubatan yang bertanggungjawab mengawal setiap farmasi lah. Yang mana kalau kita pergi farmasi, nanti akan ada orang di satu kaunter perubatan, yang mana jika kita pergi ke kaunter pembayaran, kita bertanyakan sesuatu seperti ubat sekian, dan pekerja yang berada di kaunter pembayaran itu akan meminta kita untuk menanya kepada pekerja yang berada di kaunter perubatan lah. Kaunter perubatan itu adalah farmasis yang kita panggil. Tugas mereka adalah untuk mengenal pasti ubat mana ataupun suplemen mana yang akan kita gunakan bertujuan dengan kehendak kita lah. Seperti kalau kita sakit, contohnya kita ambil kencing manis. Kencing manis ada beberapa jenis ubatan yang boleh digunakan untuk mengawal kadar insulin di dalam badan. Jadinya jika kita pergi ke farmasis, kita akan tanyakan kepada pakar farmasi ini, kepada mereka, apakah jika kita mempunyai contoh ubatan ataupun suplemen yang telah digunakan, bawa suplemen tersebut dan tunjukkan kepada mereka, yang mereka tahu ubatan sebagaimanakah yang akan mereka gunakan. Seterusnya adalah doktor. Doktor
Dan seperti yang kita tahu, doktor memang pakar untuk bahagian perubatan dan apa yang kita perlukan. Mereka juga pakar kepada bahagian pemakanan. Mereka, jika kita ambil contoh, seorang doktor itu pasti akan mengetahui jika kita sakit di bahagian sekian, apakah puncanya dan di manakah cara yang paling sesuai ataupun suplemen yang mana yang paling sesuai untuk mengubati penyakit yang kita alami. Baiklah, kesan pengambilan daripada suplemen jika kita tidak merujuk kepada pakar, dan apakah kesan dia jika kita mengambil suplemen itu secara berlebihan ataupun menggabungkan beberapa suplemen dalam pada satu masa hanya atas tujuan seperti kita mengetahui suplemen ini tujuannya adalah untuk meningkatkan daya tubuh badan, dan suplemen yang seterusnya adalah untuk meningkatkan jisim badan, dan kita menggabungkannya untuk tujuan kita tanpa merujuk pakar. Kita tidak tahu apakah kesan daripada menggabungkan dua suplemen itu. Jadinya di sini saya menyatakan ada beberapa kesan-kesan tersebut. Sepertinya kesan jangka panjang terhadap tubuh organ manusia, terhadap organ tubuh. Organ tubuh yang saya masukkan sekarang ini adalah terutama kepada bahagian buah pinggang lah, sebab buah pinggang ini fungsinya adalah untuk menapis segala cecair di dalam badan kita. Okey, apabila kita mengambil suplemen, kadar nutrisi di dalam darah ataupun dalam cair dalam badan kita akan meningkat, dan ia akan ditambah teruk apabila kita kurang minum air jika ditambahkan dengan suplemen. Maknanya pengurangan tahap cair dan peningkatan kadar suplemen akan memberi kesan kepada buah pinggang, yang mana buah pinggang akan bekerja dengan lebih teruk untuk menapis segala nutrition yang telah kita masukkan ke dalam badan. Jadi itu kita kalau istilah yang sebenarnya ataupun overuse. Overuse adalah istilah yang paling sesuai untuk kita gunakan apabila kita berada dalam situasi tersebut lah. Okey. Kesan seterusnya adalah mendatangkan kesan fizikal kepada tubuh badan. Mendatangkan kesan fizikal kepada tubuh badan ini yang pernah cikgu baca adalah seperti beberapa orang di Amerika Syarikat pernah mengalami keadaan di mana rambut mereka gugur secara tiba-tiba, ataupun kulit mereka tiba-tiba berada dalam keadaan yang berkedut-kedut, ataupun jerawat mula naik di muka dan sebagainya. Itu adalah contoh simptom-simptom fizikal, perubahan fizikal akibat kesan daripada pengambilan suplemen terhadap tubuh badan kita. Dan jika simptom-simptom ini mula menunjukkan rangsangan terhadap bentuk fizikal tubuh badan kita, itu menandakan bahawa badan kita telah menolak sepenuhnya suplemen-suplemen yang kamu ambil. Seterusnya adalah dimasukkan ke hospital atau memerlukan bantuan alatan kesihatan. Okey, dimasukkan ke dalam hospital ini adalah pengetahuan umum apabila kamu berada dalam keadaan yang teruk lah, seperti kamu mengambil sesuatu suplemen dan buah pinggang kamu mengalami kerosakan akibat terlalu overuse untuk menapis bahan-bahan yang telah kamu konsum ke dalam badan kamu. Jadinya kamu akan dimasukkan ke hospital. Lebih teruk lagi apabila kamu memerlukan alatan bantuan kesihatan. Sepertinya apabila kamu overuse buah pinggang kamu, kemungkinan kamu akan penyakit seperti kejam manis kerana buah pinggang kamu tidak dapat menapis lagi bahan-bahan yang berada dalam badan kamu. Jadinya mungkin seminggu sekali kamu akan memerlukan rawatan insulin ataupun perlu menapis darah. Seterusnya adalah mendatangkan penyakit ataupun penyakit yang sedia ada di dalam badan kamu semakin parah. Kita tidak tahu mostly jika kamu tidak merujuk kepada pakar, kamu tidak tahu sama ada ubat-ubatan itu mempunyai alergik terhadap sesuatu benda ataupun bahan di dalam suplemen itu perkara yang item-item yang kamu alergik, dosisnya yang kamu alergik. Sepertinya contohnya jikalau kamu mengambil satu suplemen yang mengandungi kalsium, mineral dan vitamin-vitamin yang sebagainya lah. Andai kata kamu mengalami alergi kepada kalsium, itu akan mendatangkan penyakit kepada kamu. Kerana apabila kalsium itu masuk ke dalam tubuh badan, ada beberapa tanda-tanda alergi yang akan berlaku. Sepertinya salur pernafasan ini di dalam rongga tenggorokan kamu ini akan mengecut. Itu adalah antara simptom awal bagi mereka yang mengalami alergi. Ataupun kulit di muka kamu mulai merah, bibir kamu mulai menebal, itu adalah tanda-tanda alergi yang mana akan menyebabkan penyakit lah kepada kamu jika tidak dirawat dengan lebih awal ataupun boleh menyebabkan kematian. Baik, itu saja daripada apa yang saya terangkan hari ini.
Cikgu harap sedikit kamu mempunyai pengetahuan yang paling basic lah untuk suplemen, dan tidak memikirkan bahawa suplemen itu hanyalah suplemen daripada segi untuk meningkatkan jisam tubuh badan yang digunakan oleh mereka-mereka yang pergi ke gymnasium lah. Dan cikgu harapkan bahawa tidak ada yang mengambil suplemen tanpa menunjuk pakar, kerana perkara ini amat berbahaya, terutamanya apabila melibatkan kesihatan kamu, kerana kamu mengambil suplemen itu untuk dikonsum, untuk dimakan, dan suplemen itu akan masuk ke dalam badan kamu. Kita tidak pasti sama ada reaction badan kamu boleh menerima ataupun tidak. Okey, untuk tugasan pada subjek kali ini, tugasan yang cikgu berikan adalah untuk kamu mengenal pasti di dalam ahli keluarga kamu sama ada mereka mengambil apa-apa suplemen, tidak kira lah sama ada suplemen makanan ataupun suplemen perubatan untuk mengawal, seperti untuk mengawal kadar kencing manis dan sebagainya. Okey, sekian saja daripada cikgu. Kita akan berjumpa pada kelas yang akan datang. Terima kasih.